Welcome back to Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali ke episod terbaru Apa Cerita. Take it away, Hekalium. Yeah, kepada korang dekat Spotify boleh dengarkan. Kita orang dekat Instagram nak kena bagi energy kan. Kepada korang dekat Spotify nak dengar, nak tengok besi-besi snippet, besi-besi highlight, korang boleh follow kita orang dekat TikTok dan Instagram apaciter.podcast. Dan kepada yang dekat Instagram, dekat YouTube, nak tengok nak dengarkan versi panjang, versi full sambil bawa kereta, sambil masak, boleh check out kita orang dekat Spotify apa question mark. Dan mungkin video ni akan ada upload dekat YouTube Idea Besar. Kod dapat orang hantar gift banyak-banyak kan? Alright. Ada lah. Ada Anwar Haziq. Terima kasih kepada Anwar Haziq yang berikan gift kepada kami. Yes, silakan memberi gift kepada kami. Minta apa? Okey. Hari ni Sekejap sebelum tu. Ah. Aku nak tanya soalan lah tentang apa cerita. Okey. Cik, bila tanya soalan je kepala aku mesti kat sini. Itu namanya tengah on. ada orang bagi gift Alhamdulillah. Vinzo Vasano, thank you for the gift. Okay. Thank you. Okay, sambung. Aku nak kena rephrase soalan ni jap. Aku dah ada soalan tu tapi aku nak kena rephrase. Tak nak ke kalau kita buat YouTube apa cerita saja? Aku okay, tapi kena mula daripada kosong lah. Re-upload balik yang mana tak upload. So nak pisahkan terus. Yes. Okay. Sebab aku rasa direction idea dia besar. Betul, lain. Tak mencarut. Apa cerita mencarut. So explicitity tu tak nak lah kotorkan idea dia besar. Okay, aku tanya kau sekarang ni, siapa menjagut dalam apa cerita ni? Kita tiga. Sebab memang Dan kau tengok komen, orang nak tengok full idea besar, apa cerita kan. Aku memang daripada awal lagi aku tanya cuma memudahkan. Yeah. Sebab Okay, idea tak besar. apalah. Aku rasa kita boleh dah boleh pecahkan kot. Nanti aku pecahkan. Tapi for 1 month plus tu semua kena ni upload story, letak link lah. Supaya kita boleh drive ke situ. Okay. So boleh. Cuma di awal-awal ni memang akan Ada lagi simpanan dalam nombor ke dia buang Dia delete. Ada. So yang mana tak upload dekat idea dia besar, upload balik dekat apa cerita yang lama, yang lama full semua. Okay, faham. Okay. Kita boleh kita boleh consider. Dan boleh jual lah. Yang boleh jual lah. Bukan boleh jual lah dekat klien. Oh, okay. So ni YouTube kita orang. Tapi masa tu at least dah 10k ke at least lah. Okay. Sedap sikit. Boleh cuba. Alright. So topik kita hari ni Pesta buku antarabangsa. Pesta buku antarabangsa. Sebab ni topik dia lah. Pesta Topik buku dia. dah berakhir lah kan. Waktu esok ada lagi kan? Yelah, podcast ni publish dah habis lah. Saya cakap engkau kena overtime hari ni. Malam ni kau nak upload terus. Kepala otak kau. Kalau aku nak upload yang ni, kena upload yang sebelum ni dulu. Okay. Kau jangan macam-macam. Betul. So dia ada satu isu yang viral beberapa minggu lepas lah sebenarnya. Satu isu tentang seorang tweet famous. Dia upload satu buku yang gambar kotak hitam. Lepas tu tajuk dia adalah sunyi. Dia buku puisi lah sebenarnya. Kau tak nak air pasal kau minat aku. Cerita je lah. Tak payahlah tengok aku. Spotify tak faham kan. Okay. Dia buku puisi. Buku puisi. And dalam buku puisi tu ada satu kotak hitam. Dia lukis macam gelap hitam. Atas tu dia tulis sunyi. Okay, apa benda yang kau cerita ni? Macam asal depressing gila dia punya cover. Bukan cover, konten dalam tu. Ya, aku nak tengok Satu page tu satu perkataan je. Sunyi, dia tulis sunyi tajuk. Lepas tu dia punya puisi tu kotak hitam and gelap. Itu je satu page. Apa nak disampaikan dengan kotak hitam? Itu sebenarnya someone T. Alas Type punya buku tak salah aku. Mana tak ada pun, tak ada gambar. Scholars yang agak famous lah. Mana buku sunyi ni? Macam mana? Awak tengok. Kau ni. Sekejap, okay. Sambung. Itu macam poster je, macam poster-poster Instagram je. Poster-poster budak art berat dia.
Tak faham, kau tak faham ni berat ni. Itu adalah yang menyimpulkan kepada seni itu terlalu subjektif. So ada perbahasan di antara geng-geng kat ni. Benda shoot. Ni, apa ni? Ni, weh. Ya. Apa? Itulah dia. Apal? Aku seram pun tiba-tiba. Apal macam kita tengok balik lah. ni. Weh. Sepi bukan sunyi. Sama je lah sunyi dengan sepi. Itu satu page. Satu page. At least ada perkataan lah pandai. Tak, satu page je lah. Okay. Yelah, at least kena ada lah sepi. Apa ni? Aku okay, itulah. Okay, aku tak tahulah. Aku mungkin bias pada geng-geng yang Healing ni. Dia tak ada healing ni sebenarnya Alas type. Tak salah aku tau. Buku Alas dia. Apa dia? Dia kira macam penulis sama lah. Alas type ni apa? Alias. Elias. Nama Alias bukan Ya Allah, Tuhan aku, kenapa aku bodoh sangat ni? Aduh. Aku faham Elias lah, alias. Jap. Ada orang komen dekat TikTok. Ni podcast viral Les Kopak ke ni? Bukan. Kami bukan Les Kopak. Kami Last Kopak. Bukan. Kami kopak lah, kopak durian. Okay. So isu dia macam ni lah. Kemudian ada satu isu baru pasal buku healing. Okay. Buku healing ni macam sekarang ni trending dekat PBAKL terlalu banyak buku healing. Okay. Ramai gila jual buku healing yang kadang-kadang buku tu tak ada apa-apa konten pun. Itu satu. Second, sebenarnya aku pun akan nulis buku yang sama. Tu lah. So aku akan a bit bias lah. So aku okey je untuk korang attack, kritik apa-apa. Okay. Lepas tu kemudian sebab buku-buku healing ni kebanyakan target market dia adalah budak-budak muda yang tengah patah hati, galau, bla bla bla. So yang kira macam saya tengah baca tu kan, masih di bawah langit yang sama. Lagu tu lah. Lagu ni jangan, kita kena support member. Andainya kau tahu rasa sayangku. Siapa ni? Ya aduh, dia tak tahu lagu ni lah. Sakit ini. Dia tarik terus sampai-sampai dengan lagu tu. So apa pandangan kau? Sebagai kau tak baca buku, tak boleh lah. Okay, kau baca buku. Kau membaca. Aku baca lah Fatah Amin 99 kata-kata Fatah Amin. Oh, serius lah? Kau beli? Tak. Okay, apa beza yang kau tahu even fucked up yang sorry apa Fatah Amin punya buku tu ada satu duluan, ada satu kata-kata dia, satu page sebelah dia tu gambar kucing. Ya. Okay. So what's the difference dengan apa benda yang kau cakap tadi? Sepi tu buku puisi. Okay. Tak apa beza dia. Satu. Ya, aku macam buat satu press conference defense orang oh. Tapi aku tak ada. Aku ni. Yang penting Fatah Amin yang buku tu last kali tu kau dapat kat single CD. Ada CD At least dapat bro. At least dapat. Dapat tak? Okay. Aku rasa itulah, bila orang mengatakan seni tu terlalu subjektif kan. So dia boleh menggambarkan apa sahaja seni itulah seni. Faham tak? So dia ada, aku rasa dia perlu ada sempadan jugalah bila kita nak menjual. Kadang-kadang orang jual konten ni dengan ini adalah idea, inilah seni. Macam mana kau boleh interpret benda tu as seni? Maksudnya sepi, ruang kotak, dia ada je tajuk yang sama, sepi, puisi yang sama, sepi, tapi ada konten. Tapi tajuk tu dia letak gambar kotak hitam. Okay. So dia kata adalah beberapa orang yang pick up kata adalah inilah gambaran yang dimaksudkan, hitam. Itulah gambaran. Maksudnya macam mana kau interpret benda tu secara berbeza-beza. Macam tu lah yang defend, yang define benda tu kenapa okey. Aku akan bercakap dengan ada satu ni, aku cakap pasal drama K-pop. Okay. Big Bang. Ni kalau kau semua sebut siapa-siapa yang dengar lagu K-pop. Big Bang. Fantastic Baby Dance. Tapi dia ada buat lagu. Ada keluar lagu. Satu nama lagu dia Still Life. Macam mana? Irohejina Kumfiringa. Tak tahu. Tapi lagu baru lah boleh katakan. So lagu tu menggambar apa, daripada diorang kan 5 orang. So sekarang dapat orang. So dia ada Seungri sebenarnya. Dah keluar. Yang ada skandal tu. Ada skandal tu kan. Okay, tak kisahlah. So nak jadi cerita, masa dia buat promotion untuk lagu tu, setiap Big Bang punya member ni dia akan upload satu benda tau. Dia akan upload satu gambar like apa dia?
Yang orang cakap yang tu Apa? Polaroid punya gambar. Okay. Pegang. And then the Polaroid gambar tu adalah warna hitam. Oh, okay. Warna hitam. Which is sama macam sepi. Sama yang sepi, warna hitam. So orang tertanya lah, what is that? Apa kau punya maksud semua ni kan? So ada orang yang cakap, ada satu dulu pernah scene, I think 6 years ago punya tu kan, Seungri pernah cakap, G-Dragon, diorang punya leader lah, GD ni dia pernah ada buat satu art dekat rumah, warna hitam, macam sepi ni juga. Lepas tu dia tanya, Seungri tanya, kenapa hitam, awak buat hitam ni? Lepas tu dia kata kan, sebenarnya hitam ni ada banyak cerita. Maksudnya dia lukis dulu gambar orang, Lepas tu dia hitam lepas tu dia hitam kan. So maksudnya dia kata ada like macam art, macam kau cakap lah, art tu subjektif kan. So dia maksudnya dia letak dalam belakang tu ada apa, hitam punya cerita lah senang cakap. Lepas tu orang cakap, ada orang lah, orang cakap orang dissect apa kan, kau tengok TikTok lah senang cakap. Ada orang try ambil gambar Polaroid yang hitam kat dalam Big Bang punya, diorang upload tu, and then diorang like naikkan kontras lah, ikut diorang lah kan. Ada gambar 5 orang tengah berpelukan lepas habis diorang punya konsert. So maksudnya promotion untuk lagu tu keluar 4 orang. Lepas tu Seungri kan kena tendang. So dekat dalam gambar yang hitam tu ada gambar, belakang tu ada gambar lain. Ada gambar lain maksudnya. Tapi itu senang cakap yang kau cakap pasal sepi tu kan. So maksudnya aku boleh faham lah kot dia punya subjektif tu like. Okay. So buku tu kalau kita letak kontras ada gambar. Kau beli, kau shoot guna document scanner, kau upload dekat ni. Lepas tu sekali kau just kau main-main, kau naikkan kontras dan brightness. Mungkin ada orang gambar macam ni lah, duduk macam ni. I don't know. You don't know. Okay. Betul tak? Okay. On that note, it's not being fair to someone yang dia bagi fair kepada penulis ataupun pembuat art tu bagi tahu sebenarnya di belakang gambar hitam ni ada something. Fair lah kan? Aku jalan-jalan, tiba-tiba dia nampak benda hitam ni. Aku akan cakap apa benda yang aku nampak dulu. So tak fair lah kalau kau nak kata, kau kena faham lah belakang hitam kan. Satulah orang cakap art subjektif, satu art abstract. Satu lagi orang cakap kan, macam aku kan, kau tengok gambar orang buat seni like 2 million, 5 million semua kan, tapi gambar abstract, gambar cari-cari semua tu kan, tapi orang cakap dalam tu ada cerita. Kepala butuh cerita. Faham. Betul. Tapi kita tak boleh cakap tau. So ada orang cakap, aku ingat lagi masa aku diploma dulu, aku diploma art, industrial design. Dia lecturer aku pernah cakap tau, lecturer aku dengan member dia pernah pergi ke museum seni lah, benda semua tu kan. Ada seorang member dia boleh tengok satu lukisan tu for almost 2 hours. Duduk tengok like dia try untuk, aku tak tahu, dia cakap kan, saya pun tak tahu apa benda dia cuba understand dengan gambar tu. Sebab kita macam kau cakap, kita sebagai orang yang bukan berseni, kita tengok tu first glance lah. Tapi dia tengok, and then aku tak tahu benda dia cerita. 2 jam dia boleh tengok. So aku rasa mungkin ada lah kot. Satu lah dekat KL ada ni, ada apa, museum seni galeri semua tu. Galeri seni tu kan. Aku rasa galeri seni, kau tengok orang masuk situ secara susunan, ada kan. Susunan pun ada art. Ada orang yang appreciate benda tu, aku rasa lah. So aku rasa betul lah kot, yang sepi tu ada orang appreciate, satu dia buat kot. Satu lagi dia preference lah. Kalau kau rasa benda tu bodoh, maksudnya itu bukan target preference, target market lah kau. Tapi kalau aku rasa tu bullshit lah. Aku rasa itu lebih pada kau nak cantikkan je lah. Aku tak bersetuju juga untuk puisi tu. Tapi puisi-puisi yang lain yang dalam buku tu sebenarnya quite good, to be fair lah, aku rasa. Tapi aku tak menggemar puisi yang pattern dia macam tu. Aku sebab puisi dia yang lain okey. Kira kau peminat dia punya, kau peminat penulis tu tapi dia punya bila kotak macam tu aku tak berapa, aku mazhab macam tu aku tak ikut sangat lah. I see. Okay. Semua ada soft spot lah kat dia. Dia lah soft spot. Back to the main question yang Ijat nak cuba sampaikan ialah, orang yang baca buku macam aku kan, apa pandangan aku kepada orang yang baca buku kan? Aku tak jawab lagi soalan tu. Orang yang baca kan, aku faham lah membaca buku diadakan, adanya buku boleh jadi macam-macam. Kau nak sampaikan info, kau nak relax, kau nak gelak ketawa, kau nak sampaikan facts, kau nak healing. So ada banyak genre lah. Buku jenis healing, buku jenis facts, buku jenis boleh gelak-gelak, buku jenis ada banyak jenis. Back to aku punya preference, aku tak akan
value dan aku takkan appreciate buku yang bila aku membaca tak ada apa benda yang aku dapat. Yes, intellectually. Faham. Bila aku baca, aku nak benda pandaikan aku. So kalau aku baca sepi, aku belajar apa? So tapi kepada orang yang aku nak healing, bukalah buku ni. So dia baca buku ni. Aku ada satu buku recommendation untuk kau. Apa dia? Gempak Stars. Gempak Stars lah. Aku kumpul dulu. Lawak kampus. Kau tengok tu. InsyaAllah kau kata buka minda. Aku dulu waktu matrik kena panggil salah satu karakter dalam lawak kampus tu. Siapa? Bipop. Asal Kau kena suci dah sejak kan? Asal Aku dulu banyak jerawat lah. Waktu tahu matrik. pula. So sekarang ni muka tengah clean sekarang ni. Tak tahu pula. Biasalah remaja kan macam tu. Kau rasa siapa? Si kosong. Oh, asal si kosong tu? Si kosong tu kan Kosong tua lah. Si kosong tu kan dia Muka ngong muka sikit ngong. dia. Aku ke tak apa bijak sangat. Okey kan Kenji Nakamura. Bijak pun degree Kenji Nakamura. Ikaru Nakamura. Hikaru, GM jangan main GM chess main Back to basic pasal macam aku rasa aku faham juga Sat kau. Sebelum aku memulai memahami buku-buku type of buku healing. Sekejap. Sebab itulah kot orang tweet famous tu dia pun satu pandangan aku. Betul. Aku pun setuju. So dia orang intellectual. So dia tak value lah. Once dia tak value, dia upload apa saja je, orang kan side dia lah. Betul. So orang kan kata-kata dia ni kecam, regardless lah dia kecam ataupun tak. Dia kata engkau intellectual dan engkau bagi tahu yang apa sepi dan kotak hitam macam ni sahaja. Sebab dia tak value. Dia just bagi tahu je yang dia tak value. Dan orang yang mess belakang-belakang dia ni, dia kata tengok dia ni tengah kecam buku sepi ni. So itu je lah. Dia macam dulu ada satu market target, contoh buku apa ni, publisher Dubuk kan. Kan diorang keluarkan buku yang banyak and content diorang bukan adalah target market dia. Maksudnya buku, aku ingat lagi Mut pernah cakap, target market dia bukan pembaca buku, tetapi target market dia adalah orang yang tak membaca buku. I see. So bila orang baca buku diorang macam apa benda siut. So orang pembaca, orang yang kuat baca, kalau baca buku Dubuk tak happy. Okay. Sebab itu bukan target market dia. Target market dia adalah orang yang tak membaca buku. So bila dia baca, buku ni ringan, bolehlah baca. Macam tu diorang sembang. Aku cakap okay, faham. Sebab tu lah dia orang punya tu hype gila kan. Dubuk ni. Dulu gila babi kat dia. Sekarang ni pun dah turun slow down sikit. So sekarang ni pula trend buku-buku healing. Aku rasa banyak isu. Salah satu je pasal awareness mental health yang makin baik. So orang pun ramai macam mencari apa yang boleh nak buat untuk healing. So sekarang ni trend dia adalah buku healing, lagu-lagu healing, Kerusi healing. Kerusi healing. Semuanya tentang healing lah sekarang. Rapid KL healing. Rapid KL punya TikTok pun healing galau teruk punya. Dan InsyaAllah aku pun akan ada buku healing bulan 8 ni. Patutlah ada defend kau. Tapi sebelum tu aku appreciate buku-buku yang macam kau juga, buku knowledge pasal psikologi, buku-buku yang berat. Sebab background aku akademik kan. So macam aku appreciate buku-buku akademik lebih buku yang berat lah. Okay, kenapa kau tulis buku healing? Itulah aku cakap. Tapi bila aku bekerja, berapa muka surat kotak hitam kau ada? tak adalah. Aku tak berpegang pada pandangan macam tu pun. Kita check mark kan dia. Engkau kepala otak intellectual, appreciate buku-buku membaca intellectual. Kalau tulis buku healing. Okay, kalau aku tulis buku berat, maksudnya buku yang knowledge apa yang kau tahu berat, nak sampaikan kepada orang tak boleh hadam. Susah. Function tak? Bukan target market lah point dia. Bukan target market, tapi aku menulis untuk orang yang market kecil. So macam mana kau nak suitkan dengan market besar? So kau ringankan tau konten dia. Tapi kau still ada konten yang aku nak sampaikan. Macam tu lah. Bila kau dah publish first book kau sebagai buku healing, orang akan tahu kau sebagai author yang menulis buku healing lah. Betul juga. First impression dah forever lah sikit. Kadang-kadang first impression ni dah forever. So maksudnya takut nanti bila kau orang ingat dia ni tulis buku healing tak pandai. Sebab tu dalam tu direction aku dia pertengahan. Maksudnya ada knowledge psikologi, ada knowledge psikologi, and sebab tu pentingnya dia macam, to be fair, kalau aku menulis pun mungkin aku akan masukkan dalam situ background tadi aku
So mengukuhkan lagi authority untuk Okay, orang. nak tahu No. Kita ni macam good cop bad cop kat dia. Kau good cop, aku bad cop. Okay, aku bagi kau satu idea lah. Dia macam sesi Ya, attack aku sesi attack. Ya. Sesi healing tu buku, okay, buku healing tu kau buat atas nama Izzat Akmal. Tapi mungkin yang buku akademik ni kau tukarlah Izzati ke Apa benda pun Akmaliah ke. ada. Buat nama lama dia. Macam cerita kapal Van der Wijk tu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tu. Kan dia tulis buku tapi atas nama orang lain. Lah. No, the movie itself. Karakter dalam cerita Zainuddin tu kan dia tukar nama dia. Dia kan buat dalam cerita tu kan dia penulis buku juga. Oh, okay. Tapi as a nama publisher lain lah. Boleh tak buat kalau macam tu. Okay, buat first buku ni hantar kalau tak buku Izzat Akmal. Second book kau nak tulis intellectual, kau kena tukar nama lah. So orang akan confuse. Oh, dia ni rupanya tu dia buku healing rupanya dulu. First book ni. Aku tak lah. Okay, Aku kau tulis akan lah. mengekalkan karakter aku Si yang pemikir ke. Alah, macam aku Cringe gila nama si Stop si pemikir. memikir geli tu. Cringe sia. The valuable one. The valuable one. The valuable one. Awang pemikir. Apa? Masa awang pemikir tu Sangka kala. Saka biru. Mengarut dah tu. Dah start mengarut dah tu. Polisivo kan. Okay lah, bagi tease sikit lah. Bulan 8 ni lambat lagi bro. Tak, confirm publisher. InsyaAllah. Dah print belum? Janganlah insyaAllah. Mana ada. Belum lagi. Dia baru sekarang dalam perbincangan untuk tentukan tajuk semua. Okay, bagi tease sikit lah. Oh, Apa benda, so grafik semua dah decide Belum. semua. Okay. Direction lah. sebab lagi 2 bulan lagi. Kalau kau cakap kau nak publish lagi 2 bulan kan, mesti at least kau dah ada macam mungkin 5 title yang dah apa? Awak cakap apa? Bukan short form. Shortlisted? Shortlisted, yes. Shortlisted. Oh, aku tak tahu ni. Bagi satu lah. Kena bincang dengan office sebenarnya. Mungkin publish bawah company aku, office aku. Oh, okay. Atas nama company kau. aku Author kau lah. Author aku lah. So berapa persen dapat sale? Royalty lah, mana boleh sembah sini. PNC Kau lah. ni PNC lah. Oh, okay. Back to PBKL. Aku tak cerita. Aku nak cerita tadi. Tapi awal tadi aku lupa cerita. Selain daripada orang approach aku, kenal dari dah. Publisher approach aku untuk tulis buku tu. Okay lah. Which aku bukan seorang menulis buku. Publisher dari? Aku tak cerita lah. Ada cerita lah, PNC lah. Yang aku ingat 3 ke 4 publisher. Oh, banyak. Dia kenal dan dia cakap, kalau kau publish macam best juga kan. Macam tu ayat ada starting dekat situ lah. Aku kata, saya tak nampak diri saya seorang penulis buku. Tapi kalau saya nak tulis buku, dia akan jadi direction sama macam Amar Akmal. Oh, okay, aku dah tahu dah. So bila dia sebut Amar Akmal ni, dah tahu lah. Bukan. Publisher yang sama. Boleh kata macam tu. Tak, point dia ialah kalau aku nak tulis buku, aku tulis buku macam Amar Akmal tu. Sign lah. Science, ada satu artikel tentang science dari dah. So target market dia lah budak-budak U lah. Budak-budak U. Apa? Macam adik aku sekarang ni, dia tengah kejar Aiman Sarah. Siapa tak nama tu? Aiman Sarah? Ain Maisarah. Dia tengah Aiman Sarah. Bukan Ain Maisarah ke apa benda lah. Betul Cuba Google. Aku tak tahu buku ni, apa. Ain Maisarah. Cuba Google. Aku tak tahu sangat kot. Aku nama penulisnya aku tak tahu sangat. Aku tahu buku je. Novel lah. Ini geng-geng mak aku novel ni. aku tak baca lah. Aku Ni tak mak- baca fiction. Mak aku. Ni mak akunya. Mak kau? Tak, mak aku punya minat lah ni. Aku- tapi dia novel remaja bro. Aku tak baca sangat fiction. Aku banyak puisi. Aku baca main psikologi. And buku-buku yang macam Patriot punya publisher ni kan. Faham. Buku macam tu lah. Kalau tengok dekat sini kan, aku rasa kan, aku tak rasa. Okay, apa pandangan kau dekat orang yang tak membaca seperti aku? As long as kau membaca artikel macam Haikal baca dekat So khabar tak? Okay, kau baca so khabar ke atau kau baca so khabar kau benda-benda? Bagi aku tu dah membaca tu. Sebab aku As long as kau baca dan dapat input. Kenapa aku tak suka baca buku sangat, buku yang besar ni kan? Sebab aku tak suka benda yang aku kena commit untuk perhabis. Betul aku macam tu. Sebab tu Faham aku baca artikel. Aku tak suka macam tu. Aku tak baca buku sebab Contoh kalau komitmen. kau nak tahu something, kau Google lah Tengok Google. artikel. Then kau baca. Lepas tu orang cakap macam okay, Harry Potter kan ada buku sebab 7 chapter semua tu kan. Bukannya tak boleh nak pilihan untuk membaca tu, boleh. So aku tahu bila baca tu kan, dia akan lagi deep lagi dengan karakter tu kan. Tapi aku tak boleh yang Komitmen nak kena duduk baca lama. lepas tu kau kena
Sebab aku ni seorang yang kena tengok dengan visual. Okay. Ada orang macam tu kot. Aku faham. Aku label dia ni, dia takut orang label. Kalau kau tak baca buku, kau bukan seorang pembaca. Ya. Oh. Betul. Aku takut orang label dia macam tu. Tak juga. Aku rasa definition membaca tu luas. Target market lah, isu semua benda tu. Sebab sekarang pun kalau kau nak menulis pun, kau buat marketing, ada copywriter kan. Kau kena buat copywriting. Tu pun kau kena banyak membaca, kau kena tahu juga market kau semua tu. Tu pun skill yang writing skill. Macam tu lah. Sebab kenapa aku tak baca buku ialah satu, komitmen. Once kau duduk dan kau nak kena habiskan buku tu. Okay. So once aku baca buku tu separuh jalan, aku ada sense of aku ni failure. Saya tak habis buku, tak habis baca buku ni. Aku rasa macam tu. Baca-baca buku separuh, lepas tu dia tak minat dah buku tu sebab buku tu panjang dan tebal. So aku macam failure saya. Aku tak nak ada rasa sense failure sebab tak habiskan baca buku tu. Aku rasa disebabkan tu lah kebanyakan author sekarang ni, author banyak ni dia orang dah sampai keluarkan audiobook lah. Podcast. Sebab dia tahu dah kot orang macam ni kan. Betul. Sampai ada orang cakap apa, read along. So visually kita boleh nampak dia dan kita boleh baca sekali dengan buku dia. Tapi bagi aku kan, bila mendengar kan, macam contoh baca audiobook kan, bila dengar dengan membaca, lain. dia tak sama tau. Bila kau membaca, kau baca patah perkataan tu, kau boleh visual. Bila kau dengar je, susah untuk kau visual aku rasa. Lagi-lagi bila kau mendengar, kau selalunya tend untuk buat benda lain. So kau multitask lah. Bila kau multitask, kau susah nak imagine benda tu. Berbanding bila kau membaca, kau fokus pada pembacaan, and then kau boleh imagine. Dia jenis macam tu. Ijaz jenis macam tu. Kita jenis kalau audiobook aku okay, and then aku rasa kurang lah. Sebab aku macam, so kau memang nak kena baca betul-betul. Aku prefer membaca betul-betul. Ni ada orang tanya what is your opinion about Tun M yang dah umur 98 still membaca? Aku ada komen tentang ni. Aku ada komen. Yelah aku nak komen lah pasal benda Tun M kenapa 98 dan still baca. Kau tahu tak, membaca ini adalah salah satu cognitive activity. What meaning by cognitive activity ialah aktiviti yang kau buat dan kau berfikir sambil kau buat. Contohnya kalau kau membaca satu ayat kan, kau baca satu ayat, Ali pergi ke kedai membeli gula sambil membawa basikal berwarna merah. Dalam otak kau ikan imagine Ali tu tengah bawa basikal warna merah pergi kedai beli gula. Otak kau bergerak. Kognitif lah. Sambil kau buat kerja, another layer has been unlocked which is kau fikir benda tu. Kau membaca dah satu aktiviti, satu pekerjaan. Another layer ialah kau berfikir sekali apa yang tengah berlaku. Boleh juga membaca tak ada kognitif. Contoh membaca yang tak ada kognitif ialah baca Al-Quran. Kau baca, kau tak faham apa kan? So kau tak berfikir apa yang kau baca setiap perkataan. Macam Al-Lazi kau tahulah yang Al-Ard, bumi, itu kau boleh pick up. So, tapi kau tak faham lah satu ayat tu apa maksud. So kau membaca dan kau tak kognitif, tak berfikir apa maksud ayat ni. Unless kau pergi tafsir lah. Kau baca tafsir kau faham lah kenapa. So membaca lah benda yang kognitif. Once kau asyik praktis diri kau dengan kognitif aktiviti macam ni, membaca, aktiviti kognitif yang lain juga ialah selain membaca ialah main game. Kita nampak satu layer ialah main game. Layer kedua ialah macam mana aku nak menang game ni. So kau akan berfikir, imagine dalam otak kau. And this is a cognitive. The words cognitive ialah second layer of doing something else. So which is membaca, main game ialah cognitive activity. Once kau asyik guna cognitive activity ni, engkau sebenarnya stretching out kau punya brain muscle. Muscle tu. Kau sebab nak fikir, kau nak baca dan kau nak bayangkan Ali punya pergerakan tadi macam mana. Yalah, ini bukan aku nak kecam pasal baca Quran. Imagine that kalau kau baca Quran dan kau faham ayat tu, kognitif jugalah. Allah cipta bumi ni macam ni. Dalam ayat tu kau baca kan, aku telah menciptakan 7 hari 7 malam. Kau akan fikir, Allah ciptakan 7 hari 7 malam dia ni, bumi letak 7 tanah untuk ciptakan Adam. Tapi kalau kau tak faham ayat tu, kau just baca je. Yelah, Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca je satu layer je lah. Kau boleh baca je lah. Kau tak faham apa benda. Sebab itulah bila orang cakap yang sampai penangis baca Quran ni, sebab dia memahami. Betul. Rather than dia membaca saja kan. Letakkan
menangis membaca tu kepada orang yang baca novel, samalah equivalent tu. Taklah aku nak kata sama membaca dengan Al-Quran. Tapi point dia ialah kognitif lah. Once kau asyik train otak kau kognitif, otak kau tu tak nyanyuk lah macam Tun M 93 dan masih lagi membaca. 98 dah. 98 contoh lah, 98. So point dia ialah kenapa orang-orang yang tua macam Tun M still tak nyanyuk, ialah kognitif dia sentiasa bergerak untuk membaca dan dia kuat membaca tu. Aku simpulkan. Kenapa dia sampai sekarang tak nyanyuk? Dia tak berhenti berfikir. Yalah, point dia membaca dan equally berfikir lah. Aku ingat BJ Habibie kan, dia pernah cakap umur dia waktu tu dah tua dah 80 kot something ke 70 lebih lah. Waktu dia sebelum meninggal, aku tak ingat dia cakap kenapa Habibie tak pernah berhenti bekerja kan, walaupun dah bersara, dah tua. Dia cakap macam ni, selagi mana saya hidup, saya tak akan berhenti bekerja. Saya hanya akan berhenti bekerja ketika saya mati. Sebab dia kata kita kena bekerja, sebab hidup memang kena tuntut untuk bekerja. Kalau kau tak bekerja, otak kau mati, badan kau mati. So betul lah. Maksudnya betul lah. Kalau kau duduk, bayangkan kau duduk rehat je kan. So otak kau tak berfikir. At the end kau lagi senang sakit. Sebab tu kita kena lebih banyak bekerja, maksudnya. Tapi dalam sambil bekerja berfikirlah. Kalau kerja tak tahu, aku tak nak kecam. Aku akan cakap aku boleh kecam. Kalau kau kerja yang tak menggunakan otak kau mati, yalah tendensi untuk nyanyuk tu tinggi lah. Rather than kau berfikir bekerja dan sambil berfikir kan. Duduk buat research, fikir macam mana nak dapatkan method ni semua. Kau bekerja dan gunakan otak, nyanyuk tu jauh lah lagi. Betul. Aku rasa aku setuju juga benda tu. Tidak, the living proof is Tun M lah. Kan? Takkan nak cakap benda tu saja salah. Even Anwar Ibrahim pun bukti juga. Sebab Anwar Ibrahim umur dah berapa lah? 70 lebih. Bayangkan umur 75 something tu pada orang lain dah macam 50 lebih kan. Pada orang lain mungkin dia dah tua, dah tak boleh berjalan, dah tak boleh ke mana-mana, tak boleh nyanyuk, lupa, sakit. Tapi dia boleh jadi PM lagi kan, umur tu. Buktikan apa? Buktikan betul lah. Berfikir aku kena banyak bekerja. Aku itu dia pernah upload gambar dia dengan Xia Jinping. Siapa tu? Presiden China tu. Shipping. Zipping. Dia duduk sebelah-sebelah. Dan aku upload, aku tengok tu kan. Lepas tu aku tanya, aku tulis dekat komen aku cakap, okay, sebelah ni umur dia 60, sebelah ni 75. Kenapa Anwar nampak lagi muda? Atau orang kat bawah cakap, sebab kain songkok kot. Punchline dia tu lah. Itu je lah. Tapi the reality is, memang yes, memang dia nampak muda lagi lah. Sebab yang shipping tu dia dah macam jalan laju. Lepas tu yang shipping tu pun mata dia dah ni. Lepas tu mungkin Anwar Ibrahim disebabkan dia punya, aku tak tahulah sama dia warnakan rambut ke apa. Rambut dia hitam lagi kan. Ada yang belakang belakang ni ialah putih-putih. Aku rasa itu je lah kot yang menyebabkan dia nampak muda lagi apa ke tak tahu lah. Tapi steady je member. Aku rasa orang politik semua sama lah. Betul. Kau pernah bentangkan ni kat aku lah, kat kita orang lah. Kenapa orang politik ni still muda. Aku rasa lah betul lah kot. Aku rasa politik semua sama fikir nak kena otak. Banyak fikir. Unless kalau dia berpolitik dan tak berfikir lah. Dia macam aku nak menang regardless of apa cara. Memang susah tak fikir pun. Satu aku rasa kita tiga ni patut jadi calon. Tak. Sekarang ni aku dah ada plan lah. Aku dah bawa dah. Jauh menyimpang daripada membaca buku. Sama lah tu. Dalam universe yang sama. 30 minit only. Ada 30 minit. Sabar. Aku punya direction tadi lah jauh ni. Apa direction kau nak pergi? More direction? Yang buku healing lah semua ni. Tiba-tiba membaca kognitif. Sebab komen tapi okey je. Tapi at the end aku rasa macam ni lah. Dia to be fair, sebab bila aku dulu pun ada macam pandangan macam Hekal. Sebab aku tend untuk baca buku. Baca buku nak dapat info, nak dapat facts. Aku rasa macam contoh kan, bila aku tak suka tengok cerita hantu. Okay. Salah satu sebab je aku tak dapat apa. Tak dapat apa. Apa yang aku dapat daripada filem hantu? Melainkan ketakutan. Melainkan aku rasa aku takut. Tu je lah. So aku tak dapat apa-apa knowledge daripada filem hantu. Aku prefer filem-filem yang berat, yang buat aku berfikir. Sampai sekarang lah. So buku pun aku tend untuk berfikir benda yang sama. Cuma aku suka pada bahasa-bahasa sastra, puisi tu aku suka. So bila ada satu datang buku healing ni, aku macam ada preference yang kurang. Cuma bila aku cuba untuk membaca dan aku buka fikiran aku, somehow okay. Ada satu filem tau, The Liberating Arts kot. Ted Mosby berlakon dengan Wanda.
Okay. Dalam buku tu dia cerita tentang pembaca buku. Seorang lelaki ni dia membaca buku-buku berat, falsafah, politik, semua tu lah. And dia suka gila babi membaca buku macam tu. And ada seorang perempuan ni pula, dia student and dia suka membaca novel. Dia baca buku novel Dracula, macam novel-novel yang trendy, yang popular fiction lah. And then satu scene, yang lelaki ni tanya, kenapa kau baca buku ni? Buku ni tak ada manfaat apa-apa pun. Dia cakap, okay, perempuan tu cakap, kau dah baca belum buku ni? Try baca. Okay, dia baca. Dia baca habis. Dia kata buku ni nonsense. Bodoh, kenapa kau baca kan? Lepas tu kata, tak semua orang membaca untuk dapatkan knowledge. Ada orang membaca untuk for fun. Ada orang membaca untuk sebab dia itu as terapi untuk diri dia sendiri. Ada orang baca buku tu untuk dia rasa dia nak gelak, dia nak happy, dia nak tahu cerita je. So setiap orang ada target market dia, ada preference masing-masing. So that's why setiap buku tu mungkin kita tak suka, tapi mungkin ada orang juga suka. Betul. So target market berbeza-beza lah. Ya, mestilah. Kalau tak adalah, takkanlah semua dekat Betul. PKL tu semuanya cementation dia adalah healing semua. Betul. Tak boleh lah. Okey lah, kita sebagai penutup, sebelum penutup lah, satu buku recommendation lah untuk pendengar. Daripada korang dorang lah. Aku yang aku tahu Phantom of the Opera je lah. Tu je lah buku pertama yang aku baca adalah Concerto Terakhir. Apa sih? Itu first novel form 5 lah. Itu form 5. Ni recommendation. Tapi pada aku Concerto Terakhir tu pun one of best lah. One of the best lah tu. Tapi okay, kalau aku lah fiction lah, aku tak tahu novel ni melekat sampai sekarang. Aku baca daripada form 4. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu aku tengok movie lah. The best of all time aku rasa. Itu recommendation untuk orang-orang ya. So Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ni better go through to the movie ke ataupun kita pergi buku novel dia bahasa dia. Okay, bahasa Hamka ni dia power gila. Hamka antara penulis yang menyebabkan aku trigger aku untuk suka pada sastra. I see. Suka pada penulisan. Okay, so kalau kau untuk Ijat adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk daripada Hamka. Okay. Hang satu. Encyclopedia of Oceanography. Bidang kau lah. Okay, korang pergi cari buku tu, Encyclopedia of Oceanography. Dia Smith and McIver ke apa dia punya publisher. Dia macam ni, teks dan gambar equivalent. So kalau kau tak boleh imagine paus punya dia akan tunjuk behavior paus tu macam mana kan. Dia ada gambar. So dia ada teks kat bawah. I see. So kau boleh faham lah. So taklah kalau yelah aku value juga gambar dalam buku. So kalau ada teks saja dah tak ada gambar, susah lah. So Encyclopedia of Oceanography, go check that out. Untuk budak-budak pun diorang akan suka, diorang akan tengok kenapa ikan macam ni, warna-warna. Supporter. Aku National tak Geographic. ingat John apa tak something I lah. see, okay. Dan dia collaborate, bukan John Bear. Dan dia collaborate dengan National Geographic juga. So gambar-gambar dia lawa HD 100% warna, tak ada hitam putih. Okay. So Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dengan Encyclopedia Encyclopedia of Oceanography. Okay, dua buku ni korang try lah tengok. Mungkin lagi dah berbaki lagi 2 hari nak pergi habis event PBKL ni kan. Kau lah jumpa. Podcast ni dah habis. Podcast ni PBKL dah tak ada. Okay lah, korang pergi lah cek kedai mana-mana ke kat Shopee ke. Okay guys, thank you guys for listening. We will see you guys in the next episode. Thank you so much and do take care. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.